Selamat pagi, salam sejahtera. Susulan daripada pemecatan Khairi Jamaluddin daripada parti UMNO, akhirnya Khairi Jamaluddin menerima berita baik. Bak kata pepatah Melayu, bukan hujan terus berlarutan, tidak semestinya mendung terus berlarutan. Akhirnya ada sinar di hujung terowong. Hari ini kita dikejutkan dengan satu tawaran kerja kepada Khairi Jamaluddin selepas beliau dipecat dari UMNO. Tawaran kerja ini sebenarnya pada pendapat saya jauh lebih baik daripada jawatan beliau sebelum ini, dan di samping itu tidak mempersia-siakan bakat dan kepimpinan yang ada pada Khairi Jamaluddin. Ini susulan tawaran kerja oleh Tengku Mahkota Johor TMJ yang menawarkan Khairi sebagai CEO JDT. Tunku Mahkota Johor Tunku Ismail Sultan Ibrahim menawarkan Khairi Jamaluddin untuk dilantik sebagai Ketua Pegawai Eksekutif CEO JDT dan Penasihat Orang Muda Johor. Tunku Ismail membuat tawaran itu di laman story Instagram sehari selepas bekas ahli parlimen Rembau itu dipecat daripada UMNO. Pada hantaran pertama, Tunku Ismail menulis caption, bakal CEO JDT FC dan Penasihat Orang Muda Johor. Khairi menyiarkan semula hantaran itu dan membayangkan kesediaannya untuk menerima tawaran itu. Saudara-saudara sekalian, sebagai ulasan kepada apa yang berlaku dan juga penerimaan KJ serta tawaran ini, saya ingin mengucapkan daulat tuanku kepada Tunku Mahkota Johor atas kebijaksanaan baginda tidak mempersia-siakan bakat dan juga aset negara Malaysia yang besar ini, yaitu Khairi Jamaluddin. Sekiranya Khairi dibuang begitu saja, segala hikmat, segala pengalaman dan segala kebolehan Khairi mungkin akan terkubur. Namun demikian, dengan kebijaksanaan Tunku Mahkota Johor ataupun TMJ, maka saya pasti bukan saja anak-anak muda di Johor akan mendapat laba ataupun kebaikan manfaat daripada perkara ini, namun pasukan JDT, bola sepak JDT juga saya pikir akan melonjak lebih naik, lebih tinggi lagi. Kerana kita tahu Khairi Jamaluddin pernah menjadi menteri untuk Kementerian Belia dan Sukan. Jadi dengan pengalaman yang cukup luas itu dan juga kebolehan yang cukup luas ini, pasti ianya boleh mengubah lanskap dan juga lebih membuat JDT menjadi lebih maju. Bukankah ini satu perkara yang harus disesali oleh Zahid Hamidi? Saya pikir apabila perkara ini berlaku, ini menunjukkan bahawa sangat ramai yang menyayangi Khairi Jamaluddin berbanding dengan orang yang mahu mematikan karier politik Khairi Jamaluddin. Melalui satu ucapan, satu pintu ditutup, yang lain akan terbuka. Rezeki di tangan Allah, kata bekas Ketua Pemuda UMNO itu. Hantaran kedua Tunku Ismail pula diberi caption, Presiden Kelab JDT FC dan Penasihat Orang Muda Johor. Khairi sebelum ini dilihat meminati sukan terutamanya bola sepak dan pernah dilantik sebagai Timbalan Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM pada tahun 2007. Selain itu, dia juga adalah bekas Menteri Belia dan Sukan dari 2013 hingga 2018. Pada tahun 2020, Sultan Johor Sultan Ibrahim Sultan Iskandar melantik Tunku Ismail untuk mengetuai semua aktiviti belia di negeri itu. Antara inisiatif yang dianjurkan ialah Johor Youth Hub HAB yang ditubuhkan pada tahun 2014 di bawah pihak berkuasa wilayah kemajuan Iskandar IRDA sebagai platform untuk berkumpul, bertukar idea dan menganjurkan pelbagai aktiviti. Semalam, Bersatu dan Gerakan juga mendakwa atau mempelawa Khairi untuk menyertai parti mereka selepas dia dipecat daripada UMNO. Saya secara pribadi, saya tidak meminati dan tidak menggemari sekiranya Khairi memasuki parti Bersatu dan Gerakan. Lebih baik Khairi tunggu saja selepas 5 tahun dan kembali semula aktif dan kembali semula sebagai seorang yang membuat comeback luar biasa. Saya pikir Khairi masih mempunyai harapan yang luas. Dan ini sebenarnya adalah jalan terbaik untuk Khairi tetap
ada dalam persada politik maupun persada Malaysia, yaitu menjadi CEO kepada kelab bola sepak JDT. Dan sangat sesuailah apabila Khairi mengatakan satu pintu ditutup, yang lain akan terbuka. Rezeki di tangan Allah, kata KJ. Dengan ini saya berani mengatakan bahawa dengan pemecatan Khairi Jamaluddin daripada UMNO ini, ia membuka sebenarnya satu lembaran yang lebih baik, lebih luas kepada Khairi Jamaluddin. Seperti yang kita tahu, JDT bukan satu pasukan yang biasa-biasa, ianya pasukan yang luar biasa. Ditambah pula, Khairi juga telah ditawarkan sebagai penasihat orang muda Johor. Saya rasa ini adalah satu perkara yang sangat baik untuk Malaysia. Kerana selepas ini kita akan lihat Johor atau JDT akan menjadi satu lagi benchmark untuk Malaysia, terutamanya apabila Khairi sudah masuk dalam penasihat Johor. Kita akan lihat betapa besarnya kesan Khairi apabila beliau menjadi penasihat orang muda Johor. Dengan ini, maka seluruh rakyat Malaysia akan dapat melihat betapa Khairi adalah satu kerugian besar kepada parti UMNO. Itu sebabnya sejak kemarin saya kata mungkin Zahid harus menyesali keputusan beliau memecat Khairi Jamaluddin. Bagi orang-orang yang lain yang digantung dan dipecat seperti Noh Omar, suara untuk mempelawa beliau tidaklah sekuat mana. Tetapi untuk Khairi Jamaluddin belum sampai pun sehari, tak sampai 10 jam, tak sampai 5 jam pun sebenarnya, tak boleh kata baru 1 jam keputusan beliau dipecat, sudah ada suara-suara yang kuat seperti Bersatu dan Gerakan mempelawa Khairi Jamaluddin menyertai parti tersebut. Walau bagaimanapun ada juga suara daripada PKR yang mana kalau Khairi katakan mahu mengikuti parti itu atau mau masuk parti itu, mereka juga bersedia untuk membincangkannya. Jadi oleh sebab itulah saya fikir Khairi mungkin perlu mengingat satu pepatah, yaitu berehat jika perlu, berhenti tetapi jangan sekali-kali berhenti. Jadi mungkin ini waktunya Khairi perlu berehat, bermuhasabah dan terus berjuang pada masa akan datang. Diucapkan terima kasih sekali lagi daulat tuanku kepada TMJ atas kebijaksanaan baginda menawarkan Khairi sebagai CEO JDT dan penasihat orang muda Johor. Ini satu perkara yang harus kita banggakan kerana baginda tidak membiarkan aset besar negara ini disia-siakan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Tekan butang subscribe itu percuma. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama. Cintai Malaysiaku. Bye-bye.